أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah atas limpahan nikmat dan keadaannya kita dapat meneruskan kelas kita tadabbur surah Fatihah, ilmu dan amalinya, dan kita sudah sampai ke surat 33, tadabbur kalimah pilihan. So ada beberapa kalimah di surah Fatihah ini yang saya pilih untuk kita tadabbur agak sedikit terperinci, tidaklah terperinci sangat, sedikit terperinci. Kalau nak kita tengok perinciannya banyak, terlalu amat banyak. Jadi kita cuba lihat. Sebelum tu saya ingin membacakan apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah tentang Alhamdulillah. Dia tak ada dalam buku, tak ada dalam buku. Indama natlu alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah Rabb alam, sekian alam semesta, alaina an nastahdira naw'ain min alhamd. Kita baca dalam solat, di luar solat, bila disebut kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, kita mesti hadirkan dalam diri kita dua bentuk pujian. Naw'ain min alhamd, dua bentuk pujian. Pujian pertama, hamdun ala ihsanihi ta'ala li ibadihi. Kita muji Allah Ta'ala kerana kebaikan, limpahan nikmat, kurnian Allah kepada hamba-hambanya. Kita puji Allah kerana limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Di saat kita masih boleh membaca Al-Fatihah di dalam solat, kita masih memuji Allah, bermakna Allah masih bagi kita nikmat kehidupan. Satu. Kedua, dia bagi kita nikmat, apa dia? Mengerjakan ibadah yang paling dicintainya, iaitu as-solat. Dan cerita yang lain, baru dua perkara je. Jadi kita puji Allah atas nikmat Allah pada kita. Dia masih bagi kita hidup lagi. Kita boleh mendirikan solat lagi. Itu satu nikmat yang bukan semua orang dapat. Berapa ramai orang yang telah meninggal dunia yang sedang merayu pada Allah agar dikembalikan walaupun untuk sebentar, agar dia dapat mendirikan solat, agar dia dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tapi mereka tidak akan dapat peluang tersebut. Dan berapa ramai orang yang hidup boleh jadi sudah berlanjut usianya, tapi begitu sukar untuk dia mendirikan solat, begitu sukar untuk dia istiqamah, mulazamah, mengerjakan solat yang hanya cuma 5 waktu sehari semalam, yang tidak mengambil masa, melainkan sedikit saja daripada masa yang Allah beri pada dia, sehari 24 jam, tak sampai 1 jam pun 5 solat ini. Tapi dia tak boleh buat, dia tak mampu nak buat. Jadi itu nikmat yang Allah beri kepada kita. Maka bila kita solat nanti, kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, pujilah Allah kerana dia telah beri pada aku nikmat. Dan memanglah banyak lagi nikmat Allah kalau kita nak hitung. Tapi untuk yang kita sedang solat nanti, terfikirkan, ya Allah, Alhamdulillah aku masih dapat solat hari ini. Kalau tidak, aku mungkin orang yang sudah disolatkan. Mungkin aku orang yang sudah disolatkan. Sebab itu kita selalu dengar, berjalanlah ke masjid sebelum kamu diusung ke masjid. Solatlah di saf yang paling hadapan sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Itu satu peringatan yang baik. Itu yang pertama.
wa hamdan lima yastahiqqu bi nafsihi min sifati wa kamali wa jalali. Dan kita puji Allah Ta'ala kerana sebab apa? Sebab dia memang berhak apa yang ma yastahiqqu bihi nafsihi, yang memang layak bagi dia dipuji daripada sifat kesempurnaannya dan ketinggiannya. Memang dia lah yang layak dipuji sebab dia mempunyai sifat yang maha sempurna, maha tinggi, maha mulia, yang tidak dimiliki oleh siapa pun. Maka sepatutnya dia lah saja kita puji. Dan itu sekadar mukadimah disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Dan kita masuk pada muka surat 33, tadabbur kalimah pilihan alhamdulillah. Tadabbur kalimah alhamdulillah. Kalimah alhamdu, huruf alif lam. Dia perkataan asalnya hamdun. Okay? Kalau kita belajar nahu, di antara alamat kata nama isim ada alif lam yang bukan huruf asal ditambah pada perkataan tersebut di awalnya. Itu nama, maksudnya itu adalah kata nama, bukan kata kerja. Kata kerja dia tidak akan ditambah dengan alif lam. Okay? Kalau ada alif lam, huruf akhir kata nama itu tidak akan bertanwin. Dia tak akan jadi alhamdun. Okay? Kalau dibuang alif lam atau tiada alif lam, maka hamdun. Dia boleh ditanwinkan. Jadi itu ciri kedua, kata nama. Kalau nak kita baca Quran, kita kenal mana satu kata nama. Dalam bahasa ini kita apa? Nouns. Dia itulah bunyi dia. Kata nama. Maka kalau ada alif lam itu adalah kata nama. Dan kalau dia huruf akhirnya berbaris tanwin. An, in, un tu, dua baris di atas, dua baris di depan, dua baris bawah, itu adalah kata nama. Tu. PM tidak ada tanwin di akhirnya. Kata kerja, verb, tidak ada tanwin di akhirnya, dan tidak boleh ada alif lam tambahan di awalnya. Jelas ya? Itu sekali untuk tambahan lah. Jadi huruf alif lam pada awal kata nama hamdu menunjukkan maksud al-istighraq. Kalau kata gharaqa fil bahri, gharaq ni apa? Dah tenggelam dalam lautan. Asalnya. Jadi kalau kita istighraq, maksudnya dia meliputi, mencakupi, meliputi dan menyeluruh. Huruf ni alif lam ni ada maksud dia. Ada maksud dia, bukan sekadar dia tu adalah huruf, tapi ada maksud. Mana segala pujian, sebab tu kita cemah segala pujian. Segala pujian, semua mencakupi apa juga bentuk pujian, meliputi apa saja rupa pujian secara menyeluruh, tidak ada terkurang sedikit pun. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, kalau kita kata house, kita tak tahu mana satu, so kita kata the house, tambah the dia jadi rumah tu tertentu. Dari segi bahasa Arab pun gitu. Bila kata baitun, satu rumah nakirah, kita tahu rumah tu kat mana, rumah apa tak tahu. Tapi kalau kata al-baitu, itu rumah tu satu yang kita dah tahu. Kita bercerita tentang satu yang kita dah tahu, dah tertentu, the house. Itu dari segi nahu. Tapi dari segi tadabburnya, bila kata nama seperti ini dimasuki oleh alif lam, dia bermaksud bahawa segala, dia maksud yang mencakupi, meliputi dan menyeluruh segala bentuk pujian. Kenapa tadi disebut Ibn Taymiyah? Sebab nikmat yang diberi pada kita, maka segala pujian hanya layak diberi kepada Allah. Kerana tidak ada apa yang kita dapat nikmat, wa ma bikum min ni'matin illa min Allah. Tidak ada sesuatu pun nikmat yang kamu dapat, yang ada pada kamu orang manusia, kecuali semuanya daripada Allah. So jangan puji diri sendiri. Jangan puji kata ini hasil usaha aku, kegigihan aku, kesabaran aku, sekarang aku menjadi orang yang berjaya, maka tirulah macam aku. Itu bukan kalimat orang beriman. Dia baca alhamdulillah, dia tak faham. Yang selayaknya dipuji adalah Allah. Dan kita puji dia, alhamdulillah, sebab dialah yang mempunyai segala kesempurnaan. Mempunyai sifat-sifat yang paling sempurna, yang paling tinggi, yang paling mulia. Jangan kita dimau, kita dianggap mulia dengan sebab kejayaan kita. Jangan gitu. Yang lain dipuji hanya Allah. Jadi kata hamdu bermaksud
menyatakan sanjungan, puja dan puji kerana kesempurnaan, keagungan dan kecintaan. Dia ada 3 sebab kita akan puji. Satu yang perfect, wow, perfect benda ni, bagus. Kesempurnaan. Satu yang memang mulia, yang kedudukan, wah ini bukan sembarang orang. Ini orang VIP ni, VVIP lagi. Ataupun kerana kita cinta pada suatu perkara itu, walaupun benda itu tak elok tapi kita puji juga, sebab kita suka. Kan? Kita suka benda tu, walaupun bukanlah cantik di pandang orang lain, tapi oleh kerana kita kasih kat dia, kita pasti akan memuji apa yang kita cintai. Jarang kita akan keji apa yang kita cintai. So ada 3 secara sunnahnya, sunnatullah pada manusia. Manusia akan memuji, memuja, mengagungkan sesuatu dengan sebab 3 tadi. Pertama dengan sebab kesempurnaan yang ada pada dia. Wah, cantik lukisan ni, memang perfect. Oh, seperti original. Lepas tu siapa yang lukis? Wah, ni bukan sembarang orang yang lukis ni. Dia ni memang terkenal. Memang terkenal pelukis yang dapat anugerah itu gini. Dan akhirnya kita pun jatuh cinta kat pelukis tersebut. Wow, kalau aku dapat jadi macam dia. Betul tak? Ini sunnatullah. Sedangkan semua itu patutnya diserahkan pada Allah. Pujian kita pada Allah kerana apa? Kerana Allah yang maha sempurna. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah. Kerana Allah lah yang memiliki segala keagungan, ketinggian. Dan kepada Allah lah saja patutnya kita cintai. Sebab bukti hamba yang beriman kepada dia. So ucapan alhamdulillah kita kalau tak ada 3 unsur ni, dia tak sempurna. Kalau sekadar kita baca dari kotak suara kita, yang kita keluarkan melalui suara yang keluar dari mulut kita, tidak mengandungi maksud ini, biasa je. Hari ni orang biasa je buat maksiat, dia cakap alhamdulillah. Alhamdulillah jadi juara lagu. Alhamdulillah dapat itu. Buat benda maksiat pun alhamdulillah. Apa maksud alhamdulillah? Yang dia faham disebut di mulut dia. Kalimah yang keluar daripada mulut mereka yang langsung tidak ada sesuatu pun di hati mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka memuji Allah dengan lidah mereka tapi tak datang daripada hati mereka. Dan yang benda biasa. Kan? Thanks Allah, thank God. Biasa je perkataan tu. Kalau betul-betul daripada kefahaman ilmu, dia tidak akan puji dalam pada tempat yang tak selayaknya pada Allah. Sebab itu satu istihza, satu bentuk mempermain-mainkan Allah. Tapi kita biasalah dengar, na'udzubillah min zalik. Jadi alhamdulillah bermaksud menyatakan sanjungan, puja dan puji kerana kesempurnaan, keagungan dan kecintaan. Huruf lam berbaris bawah, lillah, dalam kata lillah. Tadi saya katalah pada banyaklah kalau nak kita tadabbur. Dalam lafaz lillah, huruf lam berbaris bawah pada lafzul jalalah Allah. Itu lafzul jalalah ada huruf lam. Okey, adalah huruf jar, harful jar. Okey, huruf jar ni kita bahasa Melayu pasti kita tak tahu apa benda. Tapi kalau tarik dipanggil huruf tarik, dia menarik. Dia menarik baris akhir satu kata nama daripada baris depan menjadi baris bawah. Dijatuhkan. Jadi huruf jar ni hanya masuk kepada kata nama. Jadi alamat ketiga kata nama, tadi kita tahu ada alif lam di awalnya yang bukan daripada huruf asalnya. Ada tanwin pada huruf yang terakhir, dan tanda ketiga alamat yang kita tahu ini adalah kata nama, walaupun kita tahu erti dia ada, sebelumnya ada huruf jar. Kerana fi'il, kata kerja, tidak akan dimasuki oleh huruf jar. Dan fi'il tak terima baris bawah. Huruf akhir fi'il tak akan berbaris bawah. Itu dah saya beri kongsi sikit maklumat tentang nahwu. Okay, itu yang kita belajar dalam kaedah Bushrawi yang kita ajar kepada anak murid itu. Jadi mereka boleh, walaupun tak tahu makna, tapi mereka kenal, wah ini kata kerja, ini kata nama. Itu membantu sebenarnya. Jadi huruf jar itu adalah li itu pada lafzul jalalah adalah huruf jar yang bermaksud, kalau terjemahan biasa, li sama ada maksud bagi, untuk atau kepada. Okay? Banyak bermakna maksud untuk atau bagi. Tapi dalam secara tadabbur dalam kalimah ini, ia bermaksud al-ikhtisas, yang khusus. Okay? Yang bermaksud khusus. Alhamdulillah, segala bentuk pujian tadi
Segala rupa bentuk pujian khusus, hanya khusus dan berhak kepada Allah, dan yang hanya dan bermakna dan yang hanya berhak. Ada dua makna, al-ikhtisas wal al-istihqaq, yang khusus dan yang berhak. Ada kala kita khususkan pujian tapi sebenarnya dia tak layak dipuji. Tapi Allah ni khusus, pujian tu khusus untuk dia dan dia berhak dipuji seperti itu. Itu makna lam tu, baris bawah huruf jar. Kan? Jadi bukan semata-mata untuk kita kata segala pujian bagi Allah. Tak, segala pujian hanya khusus dan berhak kepada Allah semata-mata. Jadi moga-moga kita lepas baca Fatihah lepas ni dia rasa lebih datang daripada hati kita. Ya Allah, aku berdiri depan kau, aku puji engkau kerana engkau yang layak menerimanya, dan tidak ada apa jua bentuk pujian melainkan semuanya adalah untuk kau. Engkau saja memilikinya. Jadi kita minta ampun kepada Allah jika kita dalam kehidupan ini dengan nikmat yang diberi pada kita, kita harap kita dipuji. Itu biasalah, normal lah. Tapi sebenarnya kita tak layak. Kita bukan yang berhak untuk dipuji. Kita tak berhak sebab kita apa? Kita hamba. Semua yang ada pada kita milik siapa? Milik Allah. Apa yang kita perolehi itu tak mungkin kita perolehi kalau tidak dengan izin, kehendak dan pertolongannya. Jadi dia lah sepatutnya berhak dipuji, bukan kita. So kalau kita hari ini saya berjaya setelah saya belajar, bekerja, saya ada harta yang banyak, siapa yang sebenarnya boleh sebut? Yang boleh kamu hidup menyawa untuk bekerja itu siapa? Yang bagi kesihatan untuk kamu itu siapa? Yang bagi ilmu pada kamu itu siapa? Yang berikan prasarana untuk kamu menggunakan bagi kerjaan kamu itu siapa? Allah. Jika ditarik salah satu daripada itu, ditarik kesihatan daripada kita, adakah kita merasa nikmat orang jadi orang berjaya? Ditarik satu je nikmat kesihatan, tak ada apa. Kalau ditarik salah satu daripada apa prasarana yang kita perlukan untuk kita merasa kejayaan ini, kita takkan dapat. Dan dia maha berkuasa melakukannya. Kan? Tu'til mulka man tasha' wa tanza'ul mulka mimman tasha'. Engkau boleh memberi kekuasaan, kerajaan dan kekayaan bagi siapa yang kau hendaki, dan kau boleh mencabutnya daripada siapa yang kau hendaki. Jadi jangan merasa kita mesti dipuji walaupun yang kita buat tu perkara baik. Kita tak layak dipuji. Sebab tu bahaya memuji sesama manusia. Bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Sebab dia boleh menyebabkan yang memuji atau dipuji itu jatuh pada perkara yang tak sepatutnya. Kita jangan jadi kaki puji. Biasa puji je, berhati-hati. Biasanya orang kaki puji ni ada something wrong. Ada udang di sebalik ni. Kalau kita suka dipuji, bahaya. Sebab kita meletakkan diri kita seperti Tuhan yang hanya layak dipuji oleh Rabbul Alamin, bukan kita. Jadi itu antaranya. Lafaz lafzul jalalah Allah adalah lafaz yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Rabb, iaitu pencipta, pemilik, penguasa dan pengurus takdir semua makhluk. Ada khilaf, adakah lafzul jalalah ini ada mushtaqnya? Kalau mushtaq, pecahan daripada kata kerja, atau adakah dia ada kata kerjanya? Biasanya contohnya kitabun, buku, kata kerjanya katabah, tulisan, tulis. Adakah dia mushtaq daripada mana-mana fi'il atau dia ada masdar? Dia jadi khilaf. Itu khilaf pertama. Ada kata tidak, dia tidak ada mushtaq. Ini satu lafaz yang memang begitu, tidak berasal daripada mana-mana perkataan lain. Itu yang pertama. Kedua, adakah lafaz jalal ini nama Allah seperti nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz? Adakah dia nama Allah? Itu pun jadi perbezaan pandangan. Apa-apa pun semua sepakat lafzul jalalah ini, kalimah Allah ini menunjukkan keagungan. Satu lafaz yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Rabbul Alamin. Rabb, iaitu pencipta, Al-Khaliq, pemilik, Al-Malik,
Penguasa, Al-Qadir, pengurus, Al-Mudabbir, kepada semua makhluk. Maksud dia dipanggil sebagai Allah. Jadi sebagai satu mudah faham, kenapa kita panggil yang agung, yang di-Pertuan Agung? Bukan itu nama dia. Dia bukan nama dia, tapi itu menunjukkan kedudukan dia yang tinggi di kalangan sultan-sultan. Jadi Allah ini bukan nama dia, tapi lafzul jalal, satu lafaz yang menunjukkan keagungan dan ketinggian. Yang hanya Allah saja yang memiliki lafaz ini. Tak boleh pergi pada siapa pun. Itu kalau cara mudah. Kalau kita nak pergi mendalami perbezaan itu ada macam-macam lah. Tapi secara mudah. Kalimah yang paling mudah untuk tersebut. Bila tersebut saja, dia pasti memberi kelainan, kesan pada kita. Sama dengan kadang kita sedih atau gembira, terkejut atau sebagainya. Kalau kalimah ini keluar daripada hati kita, dia pasti ada impak dia, ada kesannya. Allah. Kalau kita bimbang, sebut Allah. Allah, Allah. Sebut kalimah Allah. La usyriku bihi syai'ah. Aku tidak akan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Sebut kalimah Allah. Nama Allah tersebut. Jadi memang beruntung kita orang Islam. Amat beruntung. Sebab dengan menyebut kalimah ini saja, kita sudah dapat suatu nikmat yang tidak diperoleh oleh mereka-mereka yang tidak beriman dengan kalimah ini. Cukuplah kalimah Allah itu sebagai pembuka segala pintu-pintu kesulitan kita. Jadi kalau ada masalah, jangan sebut oh my God. Cakap Allah, ya Allah. Sebut nama dia. Sebab dia sebut Allah, kita dapat pahala. Dia sebut God. God tu siapa? Dia bukan Rabbul Alamin, dia macam-macam. Lepas tu saya kata Tuhan sendiri pun, kalimah Tuhan, satu kalimah yang bukan khusus lafaz untuk Allah. Jadi baik kita panggil ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Rahman, ya Rahim. Disebut nama-nama Allah. Tapi adakah, ini hilaf yang kita kata tadi, adakah lafzul jalal nama Allah atau satu lafaz khusus bagi Allah? Itu pun perbezaan. Bila kita sebut tentang Asma'ul Husna, dia ada banyak. Adakah termasuk kalimah ini perbahasannya? Panjang di kalangan para ulama. Nah, tidak ada siapa pun yang boleh menggunakan lafaz ini. Macam mana lafaz sultan ke raja ke agung. Bukan semua orang boleh tiba-tiba kan. Kan? Tapi kalau orang-orang macam orang Arab pun ada, Pakistan, sultan tu nama orang. Nama dia Ahmad Sultan. Tapi kat kita tak boleh lah. Kalau kamu sultan kena buktikan. Tak boleh mendakwa tentang isu Sultan Sulu dan sebagainya kan, kerajaan kesultanan. Kena ada bukti. Dan tidak oleh siapa pun yang boleh menggunakan lafaz Allah ini. Jadi jangan bawa pada isu bolehkah orang kafir gunakan Allah ini. Jangan bawa begitu, tapi kena faham-faham lah. Jangan soalan itu soalan sensitif. Ada berbagai pandangan. Adakah orang bukan Islam boleh gunakan Allah sebagai terjemahan kepada maksud God atau Tuhan mereka? Boleh. Sehingga undang-undang kita cak cerita, tapi sehingga boleh tak bolehnya. Adakah kita boleh tukar maksud God dalam Bible kepada maksud Allah? Boleh. God dalam Bible tu siapa yang dia rujuk? Kalau rujukkan sebagai Rabbul Alamin, boleh. Tapi kalau rujuk sebagai Jesus, memang tak boleh. Memang tak boleh. So kena perincian. Dalam perkara ni kena perincian. Bukan boleh kita semata-mata penuhnya untuk keharmonian dan sebagainya. Okeylah, bolehlah. Dia kena perincian. Jadi menunjukkan keagungan, kebesaran Allah. Tidak ada siapa yang boleh menggunakan lafaz jalalah ini. Lafaz jalalah bermaksud al-ma'luh. Itu sebagai pendapat. Ada yang kata bermakna berasal kata alaha. Alaha al-ma'luh, iaitu diperhamba diri kepadanya dengan sepenuh ketundukan dan kecintaan. Kalau kata saya ni nak menjadi satu kerutinan saya. Asal bangun pagi ya, nak minum kopi panas contohnya. Dari segi bahasa Arab mana alah tu bihi. Aku dah terjinak, dah terbiasa. Sehingga dia sentiasa aku lakukan mulazamah bersama dia. Dan amat cinta dengan apa yang aku buat. Pagi-pagi kalau tiba-tiba bangun kopi tak ada, mana kopi saya? Apa?
kita rasa tak puas hati. Kalau ada je, segalanya hilang. Seronok minum cara kopi. Itu dari segi bahasa ilah. Itu adalah ilah. Suatu yang hati kita jinak dengan dia. Yang sentiasa ingat dia dan kita cinta dengan dia. Itu dipanggil ilah. Okay? Kalau orang kampung, dia kalau tak pergi minum kopi kat kedai janda tu, dia macam tak sempurna. Sakit, demam, dia tak pergi juga. Dari segi bahasa, kopi dia tu bukan mak janda tu, kopi tu ada ilah. Jadi Allah itu makhluk bagi kita. Kita ni perlukan dia. Kita mesti maklumi kita hamba yang tak boleh lupakan dia. Kita mesti ingat dia, kita cintakan dia, kita perlukan dia. Sudah tersudut maksud Allah dan terjalanlah. Jika boleh diertikan. Ya? Dari perkataan alah. Ya, jadi makhluk. Suatu yang kita ikut je. Kita buat saja kerana rasa cinta kita pada dia dan rasa kebergantungan kita kepadanya. Dan dia memberi kesan pada kita kalau dia tak ada. Dia beri kesan. Tak dapat kopi, rasa tak tenang. Dia marah, tak perasan. Kedai janda tu tutup, dia marah. Apa hal buat dia tutup? Aku datang nak minum, dia tak ada. Dia ada kesan pada kita. Tapi kalau dia buka, seronok. Dapat minum kopi lagi. Nampak? Dia ada efek dalam kehidupan kita. Jadi begitulah sepatutnya Allah dalam kehidupan kita. Setiap apa yang kita buat tu ada kaitan dengan Allah. Jiwa kita sentiasa bersama dia. Ingat dia, sebut dia. Amat memerlukan dia. Adakah begitu Allah atau ada benda lain yang telah mengambil tempat Allah dalam diri kita? Itu persoalannya. Ailahum ma'allah. Allah tanyakan, apakah ada yang kamu jinak bagi kamu, yang kamu suka, kamu cinta, kamu perlukan dia, kamu rindukan dia, kamu ingatkan dia bersama dengan Allah? Adakah patut begitu? Aku yang ciptakan kamu, aku yang bagi segala pada kamu, tapi saya tak boleh hidup tanpa dia. Tak ada erti kehidupan saya tanpa ini dan itu. Macam mana boleh cakap macam tu? Bahaya. Kata anak kita tak berasa berat, tapi di sisi Allah satu perkara yang besar. La ilaha illallah. Bolehkah ada yang kamu cintai lebih daripada aku, bersama aku? Bolehkah ada satu yang sentiasa kamu ingat, kamu rindui, kamu perlukan dia, kamu cari dia dalam apa keadaan pun selain daripada aku? Kenapa? Sebab kita hamba Allah. Kita makhluk dia. Semuanya dia bagi. Dan kita letakkan kasih sayang kita pada orang lain, pada makhluk ciptaan dia juga. Sebab tu Allah marah. Dia murka sungguh tentang syirik ini. Syirik ini kezaliman yang besar. Kamu meletakkan sesuatu tak pada tempatnya. Kezaliman yang amat besar. Jadi kita kena faham, bila kita sebut kalimat Allah ni, kita kena ingat, dia kita ada ilahu wahid saja. Al-ma'luh, yang satu saja. Itu saja yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Bila kita mati, dalam diri kita hanya ada ilahu wahid. Boleh faham? Ya, bukan main-main. Itu sikit yang baru tu. Itu yang mampu saya terangkan. Tapi kalau kita boleh baca buku bahasa Arab, bagaimana para ulama menjelaskan kalimah ini, mentadabur, kita tak banyak sungguh yang kita tak tahu rupanya. Jadi kita tahu Allah Tuhan aku. Itu je lah. Ini semua kerja Allah, kuasa dia. Kita tak rasa apa bercakap, boleh cakap, tapi betul ke kita akui semua itu adalah kuasa dia, kerja dia? Bagaimana kita rasa keperluan kita pada Allah? Waktu senang, kita sering lupa. Waktu susah, kita meraba mencari dia. Ya. Waktu senang, kita kurang menyebut nama dia. Waktu susah, Dzul Du'ain Arif, doa kita panjang melebar, memanggil dia. Jadi itu kezaliman kita sebagai seorang hamba. Mari perbanyakkan istighfar. Mungkin dalam hidup kita tak perasan kita ada ilahun ma'allah. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Surah apa tu? Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Ajak. Lagi lah tadi.
Surah Al-Jasiyah, surah yang ke-40. Cuba buka. Dalam surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45, ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ini dalam surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 ayat 23. Cuba. Afara'aita, maka pernahkah kamu melihat? Soalan ini bukan soalan bertanya, soalan ini untuk memberi peringatan. Okay? Melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Mana kecenderungan, keinginan dia, benda yang dia suka tu, itu jadi ilah bagi dia. Yang dia ingat, yang dia suka, yang dia cinta, yang dia bersungguh-sungguh mengharapkan bersamanya kekekalan dan sebagainya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi. Orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu. Allah biarkan dia hanyut dengan ilah dia selain Allah itu, dengan benda yang dia cintai, yang dia kasihi, yang dia ingat, yang dia bergantung selain daripada Allah. Allah kata betul Nabi, kamu tengok tak ada manusia macam tu. Dia jadikan makhluk seperti aku, dia jadikan sebagai ilah yang dikasihi, dicintai, dirindui, yang sentiasa difikirkan, sentiasa bermain dalam kehidupan dia, dia berharap dan bergantung padanya. Yang diambil itu ialah hawa nafsu dia sendiri. Ambition, impian kita. Impian kita menjadi Tuhan. Kerana impian itu kita sanggup lakukan apa saja. Kita akan berusaha walau apa pun, susah payah macam mana pun untuk mencapai impian kita ini. Kalau kita berjaya mencapainya, kita akan gembira, seronok. Kalau gagal, kecewa kita. Betul tak? Itu masuk ayat ni. Adakah kamu pernah lihat Muhammad? Kau lihat tak manusia? Memang ada pun yang menjadikan hawa dia sebagai ilah tu. So kita tanya kita, macam mana kita? Hari ini orang mencari Allah untuk mencapai impian dia. Dia mencari Allah, mencari Allah bukan kerana untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk membuktikan betapa dia berhajat dan perlu pada Allah, tapi untuk mencapai kecenderungan nafsu dia, impian dia. Apa dia panggil? Tadi apa? Ambition. Betul, ambition. Cita-cita. Dia nak jadi orang kaya. Dia pergi Mekah, ya Allah tolong, Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia sembahyang, dia mengaji, semua untuk mencapai dunia dia. Dia gunakan Allah untuk mendekati Tuhan dia, ilah dia. Kadang-kadang kita buat macam tu. Dah hati-hati. Sedangkan kita hanya boleh beribadah kepada Allah untuk Allah, untuk mendapat redha dia. Sebab kerana hari ini diajar melakukan amalan untuk mendapat dunia yang diimpikan. Kalau nak jadi kaya, kamu jangan tinggal solat duha. Kalau nak pancing rezeki dari langit, jangan tinggal baca wirid ini, ayat ini. Apa yang kamu buat? Kamu menggunakan Allah untuk mendapat ilah kamu selain daripada Allah itu, yang kamu begitu suka, kamu nak sangat, berharap sangat, kamu yakin kalau dapat tu kamu akan bahagia, gembira, mulia. Sedangkan tidak akan kita dapat semua itu kecuali daripada Allah. Sebab dia yang boleh bagi, yang boleh bagi kita kemuliaan, kebahagiaan, kegembiraan, keselamatan hanya Allah. Tapi kita minta kepada Allah semua itu melalui untuk dapat daripada selain daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa ialah kejahatan yang lebih jahat daripada itu? Sebab itu syirik ini zulmun azim. Jadi berhati-hati, jangan salah gunakan agama ini. Jangan salah gunakan Allah, jadikan Allah untuk kita memantik dunia. Sedangkan apa yang Allah nak bagi pada kita itu jauh lebih besar, lebih baik, lebih utama. Itulah Allah. Allah. Jadi maklum. Dan kita mesti mengabdikan diri pada Allah berasaskan cinta. Cinta, faham? Love. Jangan solat kerana semata-mata menjadikan kewajipan.
dia tidak akan memberi kesan yang besar pada kita. Solatlah kerana cinta dan rindunya kita kepada Allah. 5 hari sekali kita solat tu, itu ruang dan masa untuk kita bermunajat dengan Allah. Allah ni kadang-kadang lebih mudah, bukan kadang-kadang, memang Allah lebih mudah untuk kita menghubungi dia daripada isteri kita, suami kita, anak kita. Inilah sebenarnya. Sebab tu dia ilah wahid. Dia lebih mudah kita hubungi dia. Lebih mudah kita nak mengadu kat dia. Dia tak pernah melarang kita, tak pernah menghalang kita. Apatah lagi bila kita letakkan dahi kita yang mulia ini di atas tanah, berbisik di situ, dan dia boleh mendengarnya walau dia berada di arasnya yang tinggi. Kadang-kadang kita cakap macam-macam dah dengan suami kita, dia buat tak tahu, sebab dia sakit hati. Tapi kita menjerit, baru hai apa ni? Dengan Allah tak perlu jerit-jerit. Dengan Allah kita mengadu je kat dia dengan doa. Ya Rabb, Ya Ilahi, Ya Arhamar Rahim. Dia pasti dengar. Dia pasti dengar. Tapi bila kita terlalu minta pada manusia dia mengukul kita habis-habis lah, ada yang pun nak. Aku semua pun nak. Jadi kalau minta ke Allah, tidak akan kurang sedikit pun yang apa ada pada Allah. Sebab dia maha pemberi, yang maha kaya, dia memiliki semuanya. Boleh? Ya? Itulah cinta kita. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman amat dahsyat cintanya kepada Allah. Tengok, cinta ni dia akan bawa kita apa? Sentiasa ingat apa yang kita cintai. Kalau kita cinta Allah, kita sentiasa ingat dia. Cinta ni akan buat kita selalu sebut apa yang kita cintai. Kalau kita betul cinta pada Allah, kita akan sebut Allah. Mana-mana kita akan sebut Allah juga. Cinta ni akan menyebabkan kita taat dan patut tunduk kepada apa yang kita cintai. Apa yang kita cintai itu dia apa pun kita akan bagi. Kalau kita betul-betul cinta pada Allah, kita pasti akan taat tunduk pada setiap permintaan dia, permohonan dia, perintah dia. Ya? Cinta akan menyebabkan kita sanggup berkorban apa saja untuk dia. Betul tak? Kalau benar kita cinta pada Allah, kita tidak ada apa-apa yang kita tak akan berikan. Nyawa kita pun kita korbankan di jalan Allah. Tapi semuanya ini, ingat, sebut, boleh jadi taat, patuh dan pengorbanan ini kita serah kepada siapa? Betul kepada Allah. So inilah yang dikatakan apa? Tauhid, mentauhidkan Allah. Dan kita kata alhamdulillah, segala pujian bagi-Mu ya Allah. So kita selama ni kerana apa? Untuk apa? Ada orang dia korbankan kehidupan dia untuk karier dia. Ada yang korbankan untuk mencapai impian dia, angkat darjatnya dan sebagainya. Ada yang kerana wanita semuanya sanggup dibuat apa saja kan. Lautan api pun sanggup kurenangi gitu dia. Lautan api tu apa? Neraka. Dia sanggup. Mana dia tak ada hal lah. Allah kata neraka semua mereka. Kalau engkau neraka Allah berapa sanggup masuk. Bukan benda kecil ni. Satu perkara yang besar. Dia mencabar Allah sebenarnya. Demi wanita itu disanggup buat apa saja. Na'udzubillah min zalik. Sepatutnya demi Allah. Kerana Allah yang menciptakan aku, yang menjadi ilah dan Rabb aku. Aku akan buat apa saja agar aku dapat redha dia. Bukan redha manusia atau apa jua makhluk, pangkat, darjat dan sebagainya. Okay? Tak kena faham tu. Maka alhamdulillah bermaksud segala apa jua yang berbentuk sanjungan, pujaan dan pujian, pengagungan, ketundukan dan kepatuhan dalam bentuk perasaan, perkataan dan juga perbuatan. So kita ada perasaan, benda yang tak boleh kita nak lupakan dia, tak ada fizikal. Kita ada perkataan dan kita ada perbuatan. Semuanya itu apa jua bentuk yang berkaitan dengan hamdul tadi hanya khusus, hanya layak milik bagi Allah Ta'ala yang maha sempurna lagi maha agung, yang mana hanya kepadanya dia berhambakan diri dengan sepenuh kecintaan, bukan paksaan. Bab mentauhidkan Allah ni dia tak boleh tunggu suka. Aku suka, okey, tak suka tak boleh. Hari ni orang sanggup dia mula dia pakai tudung, lepas tu kata tak apalah aku tak bertudung, tak selesa lah, jangan kecap saya. Senang aja. Dulu dia sembahyang, sekarang saya rasa tak payah sembahyang, tak ada apa-apa pun.
Senang je, orang Islam. Kenapa dia cakap begitu? Sebab tak ada cinta dia kepada Allah. Tak ada cinta dia kepada Allah. Selama ini dia buat perkara itu bukan atas dasar kecintaan kepada Allah. Boleh jadi sembahyang sebab disuruh mak bapak dia. Atau kerana dia mengharapkan sesuatu, bila tak dapat atau dapat, dia tak payah pergi sembahyang lah. Ya? Berhati-hati dengan tipu daya syaitan seperti ini. Baik. Kemudian, berdasarkan penelitian, itu tadabbur terhadap kata lillah. Okay, dalam Alhamdulillah, seperti di atas, dapatlah difahami beberapa prinsip seperti berikut. Ini prinsipnya. Hanya Allah saja yang layak dan berhak disanjung, dipuja dan dipuji. Kerana hanya Allah Ta'ala saja yang maha sempurna lagi maha agung. Okay? Itu dah jelas dah terangkan tadi. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Sebenarnya ada 23 ayat dalam Al-Quran, 23 ayat yang ada pujian Alhamdulillah dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan Allah. Saya tak masukkan semua kat dalam ni lah. Ada 23 ayat. Antaranya ayat yang kita baca tadi, surah Al-Isra. Dan katakanlah wahai Muhammad, Alhamdulillah, segala bentuk pujian, sama dalam bentuk perasaan, perkataan dan perbuatan, lillah, hanya layak dan berhak bagi Allah. Kenapa? Allazi yang lam yattakhiz, dia tidak mengambil walad dan anak, maksudnya dia tak memiliki anak. Lam yamlik, dia tidak memiliki anak, kerana dia tak perlu pada anak. Okay? Kita ada anak pun pening kepala, tak ada anak pun pening kepala. Tapi kalau tak ada anak, orang kata gitu macam ada anak, kita dah rasa, orang lain tak rasa. Anak aku tahu lah pening kepala aku. Sebab kita makhluk. Allah tak perlu pada anak. Bukan sebab dia tak nak ada masalah. Dia tak perlu. Kita tak ada anak, kita rasa Allah siapa nak jaga aku dah tua nanti, siapa nak apa. Allah tak berhajat walaupun apa pun. Lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun, dan dia tidak ada rakan kongsi. Tak ada sekutu, tak ada kawan, member, partnership, tak ada. Kita sebagai dia, kita nak berjaya, kita ada rakan kongsi, tak ada seorang-seorang. Dalam hidup kita pun kita perlu rakan kongsi, kita perlu pada pasangan. Baru rasa nikmat hidup. Hidup seorang-seorang sampai tu nak jadi apa? Allah tak berhajat pada rakan kongsi, sama ada dalam bentuk apa pun. Sebab dia maha kaya, maha berkuasa. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, tidak ada rakan sekutunya dalam urusan kerajaannya, kekayaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli, dan dia tidak tiada baginya penolong disebab kelemahannya. Kita perlu membantu kita, sebab bukan semua benda kita tahu. Kaya macam mana pun kita perlu pada tukang potong rumput. Kalau dia tak potong rumput, kita pening apa dia punya budak ni, aku pergi kerja, pergi gaji rumput pun tak dia potong, takkan aku nak buat. Stress gitu. Dengan tukang gaji, tukang potong rumput pun kita dah pening. Kalau dia tak ada, kita susah hati dah. Tiba-tiba driver kita cuti. Apa hal aku bayar gaji ni ACMC je. Memang kita perlukan mereka. Allah tak perlukan siapa pun. Tidak ada sedikit keperluan, kelemahan bagi Allah sehingga dia memerlukan suatu apa pun bagi mencukupkan, mencapai kekuasaannya. Allah maha suci daripada perkara tersebut. Wa kabbirhu takbira, maka dan apa? Hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Agungkan dia, puja dia, puji dia. Sebab dia maha berkuasa. Atau kita ambil dalam surah Sabah, surah yang ke-34 ayat pertama. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala pujian hanya tertentu, layak dan milik Allah. Okay? Allazi, yang lahu, baginya, ma fis samawati wa ma fil ardh, setiap apa, ma apa jua di dalam langit-langit dan di dalam bumi. Walahul hamdu fil akhirah, dan baginya pujian di alam akhirat nanti. Wa huwal hakimul khabir, dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kita ni rasa kita dah pandai, kita terang, tapi dalam satu bidang tertentu sahaja.
Jarang dia dalam semua perkara. Manusia jarang. Kalau ada lebih 2-3 perkara. Tapi semua perkara, no. Itu makhluk. Allah, dia maha bijaksana, maha halus dan detail pengetahuannya akan setiap sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang akan ada besok di hari akhirat nanti. Tak ada batasan, tak ada had bagi Allah SWT. Okay? Nah, kita kena faham. Itu yang pertama, prinsip pertama. Kedua, makhluk tidak layak disanjung, dipuja dan dipuji, kerana makhluk memiliki kekurangan dan kelemahan. Jika Allah kita puji sebab kesempurnaan dan keagungannya, maka makhluk ini dia tak sama dengan Khalik. Makhluk ini memang dia ada kekurangan, ada kelemahan, maka dia tidak layak dipuji. Dia tidak layak mengharapkan pujian dan sanjungan dalam apa bentuk sekalipun. Itu hukum asal. Okay? Lepas ni balik semua tak nak puji suami. Dulu panggil sayang, mana panggil nama terus. Apa saya tak nak puji awak. Nanti kan saya panggil sayang macam puji awak pula, cinta kat awak. Nanti saya syirik. Bukan itu maksudnya. Ini hukum asal, prinsip asal. Nanti boleh memuji manusia, boleh cintai manusia. Ada dia punya kadar dan kedudukan dia. Okay? Jangan tukar pula belajar muzakarah di ekstrim terus. Sudah. Jangan salah faham. Makhluk tidaklah disanjung. Kita dipuji kerana makhluk memiliki kekurangan dan kelemahan. Yuridullah liyakhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah sentiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan dalam berkeadaan lemah. Memang Allah cipta kita lemah supaya kita bahagia pada dia, minta pada dia. Kalau dijadikan kita cukup sempurna, pasti kita jauh daripada dia. Dalam keadaan lemah macam ni pun kita lupa dia lagi. Dalam keadaan kita perlu pada dia, dalam banyak urusan hidup ini pun kita masih lagi sombong kat dia. Macam mana kan kalau kita ni sempurna, tak ada kekurangan dan tidak ada kesilapan? Pasti kita sayanglah Tuhan, seperti mana yang dikata oleh Fir'aun. Sekarang ni pun dalam keadaan macam ni pun kadang-kadang kita rasa macam kita Tuhan. Sebab kita ada semua. Sekali aku harta aku, kuasa aku, hanya apa? Hanya amin. Kita punya Tuhan. Aku boleh buat apa kau nak buat? Aku ingat. Biasa dengan perkataan tu, sekali tu. Kau nak ingat, aku boleh buat apa kau boleh buat? Kau jaga Allah. Itu macam Tuhan. Pasal baru sikit je kau bagi. Bukan semua pun. Baru sikit je. Mungkin harta yang banyak, atau kuasa, atau begitu dan begini. Itu yang bukan semua pun. Tapi kita kata macam kita boleh buat apa saja yang kita kendali. Yang boleh buat apa saja yang kendali hanya Allah Rabbul Alamin, bukan kita. Allah sentiasa hendak mengingatkan kita. Kemudian itu surah Nisa, surah keempat ayat 28. Kemudian surah Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah nak terang tentang kita supaya kita tak lupa. Allah, dia yang menciptakan kamu daripada keadaan yang lemah, lahir seorang bayi yang 100% bergantung kepada orang lain dalam segala urusannya. Selepas daripada fitrah yang Allah jadikan pada dia, dalam segala urusan lain dia bergantung pada orang yang uruskan dia. Makan, minum, berak, kencing, segalanya lah. Itu dia. Itu maknanya kita ni lemah. Tak ada orang lain ni dia boleh uruskan diri sendiri. Dia terus boleh buat, ambil air sendiri, buat teh, kopi, minum, pergi berak, cebok sendiri, kencing, basuh sendiri. Tak ada. Semua manusia lahir sebagai bayi. Dan semua bayi itu lemah. Jalan pun tak boleh, cakap pun tak pandai, nangis. Stres kadang-kadang. Habis anak saya nangis. Bagi tentu dia lemah. Kita kan kuat. So kita kena sabar lah. Tapi kalau kita boleh mengeluh dengan yang lemah itu, maknanya kita yang tak bijak. Kita tak bijak.
Kemudian cuma jangan membak dia dhafil kuat, kemudian dia menjadikan kamu sudah dalam keadaan lemah, kamu jadi kuat. Wah, dah kuat, dah boleh berlari, dah boleh mulu diri sendiri. Wah, dah rasa hebat lah, dah besar mah. Jangan buat macam dah kecil. Saya dah besar, saya tahu lah. Apa saya boleh urus diri sendiri? Apa itu betul? Apa dia? Independen. Dan independen, saya boleh buat sendiri. Apa semua rumah ni semua sibuk. Pada dulu kalau dia tak uruskan kamu, macam mana? Kalau orang tua kita tak jaga kita, dah besar, padilah, jangan kongkong kamu, saya dah besar. Lupa. Itu baru bab kita, bukan bab dengan Allah, bab dengan kita. Kita lupa dengan kebaikan ibu ayah kita yang jaga kita. Dia dah besar, kita rasa terkongkong. Bagilah saya peluang, saya nak buat apa yang saya nak buat. Bagilah saya buat, saya dah besar, saya boleh jaga diri saya sendiri. Saya confident, saya boleh jaga diri saya sendiri. Kamu manusia dia tak ada masa, tak ada kuasa untuk menjaga diri sendiri. Kalau kamu rasa kamu diri sendiri, kamu Fir'aun. Tapi itu yang kita dengar. Mungkin itu yang kita cakap dengan orang tua kita. Itulah ni perkara ni kan. Baru jadi sikit. Dan saya dengar baru ni satu perbahasan antara Dr. Al-Khumaisi dengan seorang dalam program. Orang tanya, wahai doktor, bagaimana kita selesaikan masalah murahiqah? Murahiqah ni remaja. Apa pandangan Tuhan daripada Quran Sunnah untuk kita solusi untuk menyelesaikan masalah remaja yang selalu merasa diri mereka perlu kebebasan, gitu begini-gini, nak bekerja, nak berkarier, nak tu tak mau dengar nasihat orang tua. Kadang-kadang suruh kahwin pun tak mau. Saya nak kerja dulu, saya nak tu dulu, saya nak belajar dulu. Padahal ada umur layak dikahwin dan sebagainya, dia rasa dia hebat. Ini soalan daripada itu. Jadi dia kata, Syekh, sebelum saya jawab, saya nak betulkan, dalam Islam dia tak ada remaja. Silap kita bila kita kata ada remaja. Remaja ini golongan yang sedang hormonnya, keinginannya sedang dari jangan kekang dia, jangan kokong dia, bagi dia. Tak ada remaja. Dalam Islam ada orang yang mukallaf dan belum mukallaf. Ada yang baligh dengan yang belum baligh. Yang belum baligh mereka buat kebaikan, dapat pahala, dosa tak ada. Lepas itu 9 tahun ke, 10 tahun ke, 11 tahun, bila dia balik, dia jadi mukallaf. Semua dosa yang dia buat, dia tanggung. Semua pahala dia buat, dia dapat. Yang kita tak kata ada remaja ni apa? Remaja tak apalah, budak-budak remaja tak biar. Masa ni dah tunjuk diri, siapa tak apalah Ustaz. Tuan terima besar. Itu kesilapan kita. Dan tidak ada solusi untuk kita nak selesaikan masalah remaja. Tak ada solusi. Tapi kalau kita nak selesaikan masalah tentang anak-anak kita yang tak balik dengan yang belum balik, ada solusi dalam Quran. Itu kesilapan kita. Ada teenagers kan. Budak-budak tak bagi dia masa. Dia memang tengah hormon tengah ni. Kita yang merosakkan mereka. Dia merasa dia remaja. Dia perlu diberi peluang untuk menikmati keremajaan dia. So dia dikategorikan sebagai remaja. Kemudian dia jadi pemuda, pemudi, harapan bangsa, tiang negara. Dia kata, dah kamu hamba Allah. Sejak kamu balik berakhir, kamu mesti ikut peraturan Allah. Bukan keinginan kamu, keremajaan kamu, kepemudaan kamu, kebelian kamu. Tak ada kena-mana. So tak ada remaja. Tak ada sepatutnya seorang anak dia berkata, saya nak buat ikut cara saya, bagi peluang saya, jangan kongkong saya. No. Kecuali dalam perkara-perkara mak ayah dia suka maksiat, kali mungkar. Saya ada impian saya sendiri. Tak ada. Impian kita ialah perintah Allah. Apa yang Allah suruh kita nak buat, apa yang Allah larang kita nak tinggalkan. Sebab kita mukallaf. Okey, minta maaf. Masuk boleh bagi. Teringat. Lagi 5 minit. Okey, apa tadi? Kemudian sumber jangan memang dia kuatin du'afa. Kemudian selepas kamu rasa diri kamu kuat, kamu kembali menjadi lemah, bahkan wasyaibah, menjadi tua, berubat. Jangan ingat kamu akan selama-lamanya remaja yang berdikari, yang mempunyai keinginan, menjadi kemahuan begitu dan begini kan, untuk dicapai. Dah satu masa nanti
Allah tak beritahu bila, tapi kamu pasti akan menjadi selepas itu lemah kembali. Baru kamu sedar alangkah ruginya terlalu mengikut mengendak aku sebagai seorang remaja. Terlanjur perahu boleh diundur. Terlanjur kereta boleh reverse. Terlanjur dalam kehidupan ini sukar. Nampak? Kerana kamu berubah jadi tu tak berdaya. Kamu kembali mencari orang. Kalau masa ini ibu ayah aku masih hidup lagi, kalau bersama ini mereka tetap bersama aku, alangkah beruntungnya. Di saat mereka dah ada dalam kubur, baru kita rindukan mereka. Kita pun dah dekat kubur dah. Jadi ingat Allah sebut yakhluqu ma yasha', dia yang mencipta apa yang dia kehendaki, wa huwal alimul qadir, kerana dia adalah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Okey, itu perkara prinsip yang kedua. Boleh masuk prinsip ketiga? Boleh? 5 minit. Sanjungan, pujian dan pujian kepada Allah Ta'ala adalah terjemahan dari pengabdian, ketaatan dan kepatuhan dan kecintaan kepadanya. Itu saya sebut tadi. Segala bentuk ketaatan kita kepada Allah mesti lahir daripada unsur kita sebagai hamba Allah dan juga kecintaan kita kepada Allah. Hamba yang mencintai Allah. Okay? Kita bukan hamba yang tak cinta pada Tuhan. Kalau kita jadi pekerja tak suka dengan bos kita, okey, tak senang, tak bahagia, tak seronok. Tapi kalau kita pekerja yang kita suka dengan bos kita, maka kita seronok. Apa saja dia nak, kita akan buat. Begitulah sebagai hamba Allah, maka itu sepatutnya kita sepatutnya mengabdikan diri, menyerahkan segala ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah dengan penuh rasa cinta kita kepada dia. Kalau kita solat tanpa rasa cinta, akan jadi berat kepada kita solat itu. Walaupun cuma 2 rakaat, susah kan? Ya? Akhirnya solat juga, nak dekat subuh nak habis baru solat. Itu jadi waktu dosa, atau dosa. Waktu zuhur tersasar, waktu asar. Siapa nak kerja-kerja, waktu makan tak sempat nak solat. Dia makan dulu. Biasanya di awal-awal bulan, duit ada kan, ini pengalaman saya, kosong solat. Lepas tu tengok waktu pukul 5 dekat pukul 5 masuk. Ramai orang sembahyang apa je? Zuhur. Saya tengok niat je. Dia kata zuhur lah. Ini kamu niat zosar dah senang. Kita patutnya waktu tu bersedia untuk asar. Ini baru nak kerja nak menghabiskan zuhur. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita tak cinta pada Allah. Kalau kita cinta Allah, kita akan dulukan Allah daripada yang lainnya. Ini dulukan makan dan minum lebih daripada Allah. Itu awal bulan dia. Pertengahan bulan ramai banget surau. Tengok itu cerita dia lah. Kita baca. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, perhambakanlah diri kamu. Itu tak dan patuhlah hanya kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu bukti kita kena mengabdikan diri kepada Allah, dan terlalu banyak ayatnya. Dan surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul 'adzab. Dan ada di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah sebagai sekutu. Macam mana jadi sekutu? Mereka mencintainya seperti mana mereka mencintai Allah. Sepatutnya mereka cinta pada Allah, tapi mereka cinta pada makhluk ini. Itu menjadi sekutu pada Allah. Andadan, jadi kekasih, teman selain daripada Allah. Mereka mencintai teman itu seperti mana mereka sepatutnya mencintai Allah. Sedangkan orang beriman itu lebih cintakan Allah, atau amat asyaddu hubban lillah, amat mencintai Allah. Tidak ada yang mereka cintai kecuali Allah. Tidak ada yang mereka mencintai kecuali kerana Allah. Dan tidak ada yang mereka cintai kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Nampak 3 tadi. Tidak ada yang mereka cintai kecuali Allah. Tidak ada yang mereka cintai kecuali kerana Allah. Tidak ada yang mereka cintai kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Kita boleh tak cinta suami kita? Boleh lah. Boleh cinta dia. Kerana Allah pilih dia menjadi jodoh.
terlebih terkurang dia manusia. Kita minta isteri kita bukan kerana dia wah cantik, kaya, baik, kerana itulah pilihan Allah untuk kita. Dan kita tidak mencintai lebih daripada Allah. Kita tak akan ikut kehendak mereka dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah. Kenapa kita mencintai ibu bapa kita? Sebab Allah perintahkan kita mencintai mereka. Bukan sebab mereka melahirkan kita, membesarkan kita. Bukan. Kalau mereka tak ada pun Allah boleh membesarkan kita. Lain-lain mak bapak tak ada. Allah nak kita hidup, tetap kita akan hidup, membesarkan dan sebagainya. Tapi kenapa kita perlu mencintai mereka, menghormati tempat itu? Bukti cinta kita pada Allah. Allah suruh kita menghormati mereka. Allah suruh kita mencintai mereka. Kalau itu yang kita ada, memang kita akan jadi anak yang soleh. Tapi kalau sekadar kerana jasa mereka pada kita, bila mereka tak ada, atau mereka tak dapat berikan apa yang kita nak, apa jadi? Mereka tak cinta pada kita. Tapi mereka tahu aku wajib mencintai ibu aku, menghormati mereka, kerana ini adalah bukti cinta aku pada Allah. Itu yang kita kena faham, okay? Jadi walladzina amanu asyhadu billah walau yara alladzina zalamu dan kalau orang yang melakukan kezaliman itu, iaitu mengambil kekasih selain Allah Taala, mencintai mereka lebih cinta kepada Allah, mengetahui ketika mereka melihat azab di hari akhirat kelak, bahawa sebenarnya kekuatan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawasanya Allah itu maha berat siksaannya. Kalau kamu nampak neraka sekarang dengan sebab kamu mencintai makhluk lebih daripada Allah, pasti kamu tak akan buat. Tapi oleh kerana tak nampak, kamu nampak nikmat cinta kamu yang buta itu. Cinta itu kan buta. Cinta menyebabkan segala-galanya indah. Sedangkan cinta itulah yang akan menyebabkan kita dicampakkan dalam azab siksaan. Di dalam neraka Allah SWT. Na'udzubillah. Jadi setakat itu dulu kita dah tengok 3 prinsip, dan kita akan baca beberapa prinsip yang lain insya-Allah. Jadi setakat itu saja untuk petang ini. Wabillahi taufiq hidayah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.